Buletin Didik 24 April bersama saya Tarush Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas hampir setahun institusi persekolahan ditutup, pembukaan semula sektor persekolahan sejak bulan lepas memberi sinar baharu kepada murid sekolah. Rata-rata murid dan guru menarik nafas lega apabila dapat meneruskan rutin pembelajaran secara bersemuka. Ia bukan sahaja menjadikan murid lebih fokus, malah sesi pengajaran juga lebih jelas dan mudah difahami. Kewujudan 39 kluster sekolah dan institusi pendidikan yang melibatkan 1,420 kes sehingga 21 April lalu menggusarkan masyarakat sehingga ada yang menggesa penutupan semula sekolah. Namun, angka ini sebenarnya hanya menyumbang 0.39% daripada 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dari segi bilangan kes pula, ia hanya merekodkan 0.02% kes daripada 5.5 juta warga di sekolah, membabitkan pelajar dan guru. Melihat kepada angka ini, sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah dianggap masih selamat dan relevan untuk diteruskan, malah tidak berbaloi untuk meletakkan murid lain dalam keciciran. Bukan untuk menidakkan fungsi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, namun pembelajaran secara bersemuka dianggap lebih kondusif untuk semua pihak. Bagi saya, kalau murid pergi sekolah ni yang lagi-lagi yang ada peperiksaan besar ni, insyaAllah diorang boleh jaga sendiri diri. Sebab kalau dekat sekolah ni memang mudah sangatlah untuk belajar dengan jumpa semua cikgu, dengan lengkap lah, dengan buku semua ada. Disebabkan saya silibus baru, saya rasa saya perlu hadir ke sekolah disebabkan kalau berada di sekolah ni lebih memahami dan lebih faham dengan apa yang cikgu ajar berbanding di rumah. I feel I'm doing better now because when I was in Form 1, I couldn't focus properly. So since now I'm in school, I can understand the Form 2, how to study and Form 2. Yeah. Bila kita sekarang ni format baru dia ke SSM kata 3 amali. Maksudnya dia akan pergi kat lab, lepas tu untuk buat semua benda secara amali dengan soalan dia. Jadi dia agak susah sebab kita tak melakukan secara fizikal lah. Masih ingatkah anda dengan pembedahan katak di makmal sewaktu subjek sains dan kerja-kerja pertukangan dalam bengkel bagi mata pelajaran kemahiran hidup? Beberapa subjek yang memerlukan latihan dan penilaian amali menunjukkan keperluan untuk pelajar dan guru terus berada di sekolah. Bila kita nak buat kerja khusus ni, budak dia perlu kita kena tunjuk demo. Sebab kalau kita tak tunjuk demo, dia tak boleh nak buat kan. Jadi saya prefer untuk bersemuka. Sebab di situ juga kita dah of course dia akan ikut SOP lah, ada SOP yang tertentu yang kita murid perlu patuhi dan cikgu juga. Jadi saya bimbang jika kita tak bersemuka, saya bimbang dia akan mungkin murid tak dapat siapkan lagi kerja khusus tu. Itu yang saya bimbangkan sebab dia membawa kepada 30% markah tu untuk peperiksaan SPM. Kalau untuk online dia memang susah untuk saya buat tunjuk cara melalui sistem online, dan especially kalau ada budak yang tak ikut. Jadi dia kalau dia tertinggal satu dia punya sub topik, okay, biasanya dia takkan memahami keseluruhan proses perakaunan tu. Jadi bila bersemuka saya puas hati sebab apa? Walaupun saya ulang balik, okay, tapi saya puas hati pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah. Oh, now in class is easier. We can see them personally, especially the Form 1. We can relate, okay, this name with this face, and then we can actually assess them, all right, to see how is their progress. They enjoy coming to class, they tell me. In fact, they are comfortable here. All right, they prefer coming to school actually. Pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah juga menjadikan pelajar lebih yakin dan lebih melibatkan diri dalam proses tersebut. Setiap daerah di seluruh negara disasarkan mempunyai sekurang-kurangnya seorang jurubahasa isyarat bahasa Melayu bertauliah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, ketika ini hanya terdapat 60 jurubahasa berkenaan di seluruh negara dengan majoritinya berada di ibu negara. Kementeriannya memulakan gerak kerja bagi menambah jumlah golongan berkenaan dan sedang menyediakan modul kursus jurubahasa isyarat dengan kerjasama Persekutuan Orang Pekat Malaysia. Ujarnya pengambilan calon khusus bermula Julai ini membabitkan bahasa Melayu sebelum disusuli bahasa utama lain.
Keperluan jurubahasa isyarat bertauliah di setiap daerah membantu memudahkan penyampaian mesej pada penganjuran program rasmi kerajaan. Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan JAKIM supaya khidmat mereka digunakan pada khutbah Jumaat dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah masjid bagi kemudahan jemaah pekak dan bisu. Persediaan rapi dilakukan bagi membolehkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC khas dibuka untuk pelajar yang positif COVID-19 di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Salur di Kota Baru. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, persediaan termasuk meletakkan katil serta peralatan perubatan di PKRC itu. PKRC berkenaan adalah yang ketujuh di Kelantan yang mampu memuatkan 300 pesakit dalam satu masa. Pada masa sama, PKRC di Dewan Jabatan Belia di Panji mula dibuka Khamis lalu dengan kapasiti 140 pesakit. Susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Kelantan, kadar penggunaan katil di hospital dan 5 PKRC di negeri itu kini hampir penuh. Inisiatif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah memanfaatkan tempat lapang yang ada di kawasan sekolah terbukti mampu menjana pendapatan. Di Kangar Perlis, sebuah sekolah menengah mengambil pendekatan mengusahakan pertanian mempelam harum manis sejak 2016. Tuaian sulung pada tahun lalu memberi pulangan kira-kira RM5,000 yang dimasukkan ke dalam akaun PIBG khusus untuk menampung perbelanjaan aktiviti pendidikan dalam tempoh jangka panjang. Kawasan lapang seluas kira-kira 0.4 hektar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin ini ditanam dengan 100 pokok harum manis yang turut mendapat kerjasama guru, pelajar serta tukang kebun. Menurut pengerusi PIBG sekolah Muhammad Asri Syafi'i, tuaian musim ini dijangka meningkat sehingga RM8,000 selepas proses penelitian dan penjagaan buah ditambah baik. Kalau ianya berhasil boleh menjana sehingga RM100,000 setahun seperti yang kita jangkakan, why not? Kita hapuskan atau bukanlah maksudnya hapus, tetapi mana kata kita boleh mengurangkan ataupun mungkin juga langsung tak perlu ada sumbangan daripada ibu bapa sebab kita dah ada duit sendiri kita. Isu sekarang kita tak ada aktiviti perniagaan yang boleh mendatangkan pendapatan. Maka kita terpaksa bergantung kepada sumbangan. Pengetua sekolah Haliah Osman berkata pembabitan pelajar terhad pada waktu petang dan ketika aktiviti kokurikulum sahaja. Pihak sekolah turut merancang untuk mempelbagaikan hasil tuaian seperti sayuran hidroponik dan semayan pokok-pokok hiasan. Tapi projek tu kita hold sebab pelajar tak boleh aktiviti luar sangkut dengan COVID lah. Sebab yang tu adalah projek kita dalam program TS25 sebab cadangannya hasil daripada pokok, benih pokok tu kita akan jual kepada guru-guru. Satu daripada projek keusahawanan lah untuk pelajar. Dan kita juga mengajar pelajar dari segi campuran tanah, cadangnya kita nak panggil daripada pihak Jabatan Pertanian lah. Tapi kita tak dapat kekangan daripada COVID tu lah. Beliau berkata demikian pada Majlis Mesyuarat Agung PIBG sekolah di Kangar yang disempurnakan Exco Kerajaan Negeri Hamizan Hassan. Selepas seminggu, akhirnya 2 ekor gajah yang sesat di Kem Iskandar Mesin, Johor dipindahkan ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Pahang. Kerja-kerja memindahkan gajah jantan berusia 13 tahun seberat 1.5 tan serta gajah betina berusia 15 tahun seberat 2 tan itu mengambil masa kira-kira 4 jam. 11 anggota Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah dan 8 anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor terlibat memindahkan gajah-gajah berkenaan bermula 10 pagi. Pengarah Perhilitan Johor Salman Sa'aban berkata operasi pemindahan dilakukan susulan aduan orang awam sejak seminggu lalu. Gajah ini merupakan sebahagian daripada kumpulan gajah jemeluang yang dianggarkan berjumlah 30 ekor lah. Tetapi dia telah berpecah pada 2. Kumpulan di sini lebih kurang dalam 10 ke 12 ekor sahajalah. Dan kami percaya berdasarkan pemerhatian dan juga lokasi, gajah ini tersesatlah daripada laluan asalnya. Saki-baki kumpulan gajah itu dipercayai bergerak ke hutan simpan Jamulang Johor. Saya ingat Kelantan dah ada yang kita pindahkan dalam 7 ekor. Pahang
6 ekor dan Johor 2 lah. Kita tengok keadaan lah, dalam keadaan cuaca, keadaan gajah tu jauh atau tidak. Macam Johor ni saya rasa agak mudah sikit lah kerana daripada tempat gajah liar yang ditangkap ni dengan loading bay ni tidak berapa jauh. Kedua-dua gajah itu akan ditempatkan ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang malam ini. 2 gajah betina jinak Abbot dan Rambai dari Pusat Konservasi berkenaan turut digunakan dalam proses pemindahan kedua-dua gajah liar itu menggunakan lori. Amalan menabung didefinisikan sebagai suatu budaya menyimpan wang yang dilaksanakan secara berterusan. Tabiat suka menabung perlu disemai sejak awal usia bagi melahirkan generasi baru yang berjimat cermat. Bagi keluarga Husaini Muhammad Nur, dia mula melatih anak-anak menabung seawal usia mereka 5 tahun. Kerana waktu itu, ada waktunya mereka diberi duit poket atau duit belanja sendiri. Bila pergi kedai nak beli sesuatu benda tu, dia kena ada duit. Jadi dia dah tahu erti nilai duit. Jadi baru saya start menyemaikan budaya menabung untuk diorang. Dan cara yang saya rasa sedikit senang nak suruh diorang suka menabung ni, saya belikan tabung yang cantik-cantik. Dan lepas tu saya akan bawa diorang pergi ke bank. Bila diorang keluarkan coin, so duit shilling ni untuk dikira, dan saya akan tunjukkan statement tu dekat diorang, duit diorang berapa banyak setelah dimasukkan ke dalam bank lah. Jadi dari situ diorang akan cuba menyimpan duit. Mana-mana duit diorang dapat pada duit raya, duit sekolah, semua sekali diorang akan masukkan ke dalam tabung tu untuk masukkan ke dalam bank bila dah penuh. Cara itu membuatkan anak-anaknya berebut memenuhi tabung masing-masing yang kemudiannya dipindahkan ke dalam bank. Dalam pada itu, Husaini turut menggalakkan mereka membeli barang yang diidamkan menggunakan duit sendiri. Tujuan sebenar menabung ni adalah untuk kegunaan di masa akan datang bila dia dah ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kita kena simpan duit supaya boleh guna untuk masa depan dan bila ada kecemasan. Satu hari saya menabung RM3. Bila dah besar, saya akan terus menabung dan simpan duit dalam bank. Secara tidak langsung juga ia mengajar anak-anak menghargai barang yang dibeli dengan hasil penat lelah mereka menyimpan duit. Okey, tips untuk mata pelajaran sastra Tamil. Okey, sebenarnya mata pelajaran sastra Tamil ni merupakan subjek yang memerlukan banyak pembacaan. Pelajar yang mengambil mata pelajaran ni harus membaca teks-teks atau teks genre sastra yang ditetapkan oleh kementerian. Selain daripada itu, pelajar juga harus menguasai teknik menjawab SPM. Teknik menjawab itu harus fokus kepada banyak latihan-latihan yang berbentuk soalan SPM. Latihan itu ataupun latih tubi soalan peperiksaan tersebut akan membuatkan pelajar itu lebih mahir dan lebih biasa dengan soalan-soalan peperiksaan SPM. Oleh itu, harap pelajar yang mengambil sastra Tamil ini menguasai teks dan juga menguasai teknik menjawab SPM. Memang sukar digambarkan bagaimana mengharungi kehidupan tanpa panca indera yang sempurna bagi seorang lelaki kurang upaya OKU buta di Kampung Pandang, Melaka. Ketabahan dan kecekalannya wajar dicontohi dalam mengharungi bulan Ramadan, lebih-lebih lagi sebatang kara. Muhammad Rahmat Abdullah, 30 tahun yang cacat penglihatan sejak lahir, tidak kekok berdikari meneruskan kelangsungan hidup. Dia yang juga dikenali sebagai Alung tidak pernah menerima kasih sayang ibunya kerana diserahkan ke rumah kebajikan sejak bayi. Dan Alung harap ibu terima Alung dengan sebaik dengan sepenuh hati ibu, dan terimalah Alung sebagai anak ibu walaupun Alung tidak dibesarkan dengan ibu, tapi Alung harap
mudah-mudahan ibu dapat terima Along. Along yang mampu membaca tulisan Braille saban hari mengalungkan ayat suci Al-Quran di pintu masuk pasar dan di bazar Ramadan. Sahabatnya yang juga pemandu e-hailing, Bob Helmi 40 tahun, sering membantunya dan menemaninya termasuk berbuka puasa bersama. Jadi sebagai orang yang dekat dengan dia, kita rasa ingin membantulah apa yang perlulah kan. Dan kalau ada siapa yang kat sini yang kenal ibu dia apa kan, boleh kan, kalau tahu bolehlah kan, tolong-tolongkanlah. Muhammad Rahmat yang kini menjejaki keluarganya meletakkan harapan tinggi dapat bertemu mereka satu hari nanti. Sebut sahaja Perkasan Lenggong, sudah pasti terlintas keunikan ikan sungai yang disaluti beras goreng. Lebih menarik, di bulan Ramadan, jualan makanan tradisi itu semakin laris, bukan sahaja permintaan daripada masyarakat tempatan di Perak, namun sambutannya hingga ke pelosok negeri. Justru pengusaha ikan Perkasam tidak menang tangan untuk menjualnya termasuk secara pos. Wartawan Syafiqah Damanhuri ada laporannya. Pengusaha ikan Perkasam Hamimah Ismail 54 tahun memulakan perniagaannya 25 tahun lalu. Suaminya pada ketika itu mencari rezeki sebagai nelayan darat dan dia berusaha membuat makanan itu bagi membantu menanggung keluarga. Allah, memang susah. Kiralah duduk rumah pun separuh lah air, separuh atas darat. Kerja pakcik nelayan je kan. Masa tu anak dalam masuk 4 orang. Kecil-kecil lagi. Itu yang boleh orang kata usaha buat tu, orang kata dengan izin Allah, rezeki kita Allah bagi sampai sekarang lah kata. Jelas Hamimah, ikan Perkasam perlu melalui beberapa proses pemeraman sebelum dapat dijual. Perkara itu memerlukan sukatan bahan yang betul dan dilakukan secara manual untuk memastikan ikan tidak busuk. Kira-kira 100 kg ikan diproses seminggu. Antara yang mendapat permintaan tinggi ialah ikan loma, lampam dan tenggalan. Start pada tu, kalau kata ikut acik lah, apa yang naik dari sungai tu kecuali yang tak boleh kita buat makan lah kan. Kalau ikan tilan pun makcik buat. Pernah tengok ikan tilan? Semua jenis ikan lah. Ikan tilan. Ikan tilan tu kalau makcik duk berniaga, customer siam. Suka. Setakat ini, ikan Perkasam itu dijual secara pos kepada pemborong di Negeri Sembilan, Pahang dan Kuala Lumpur. Hamimah juga membuka gerai bagi menjual hasil tangannya dan ramai yang membeli makanan itu sebagai pembuka selera di waktu sahur. Ikan Perkasam Lenggong ni memang sedap lah. Sedap dengan dia punya ikan. Tapi saya suka beli ikan Perkasam ni, ikan ruan, ikan sepat. Yang itu kemarahan saya lah. Memang tiap-tiap kali saya singgah di sini, saya belilah. Tapi Perkasam ni lebih sedap lagi kita makan sahur. Tapi bukan setakat kita goreng begitu saja. Kita kena goreng bawang, masukkan cabai, masak sikit, masukkan dalam tu. Memang kalau kita makan waktu sahur, itu adalah sebagai memecah selera kita. Tak lalu pun kalau kena Perkasam tu, insyaAllah lah sahur pun satu pinggan tu boleh habiskan lah. Perkasam dijual pada harga RM3.50 sepaket. Namun, harga itu bergantung kepada jenis dan saiz ikan yang didapati pada satu-satu musim. Dari ikan di sungai hingga ke paket begini paling singkat mengambil masa 2 minggu. Dan proses ini mungkin dianggap renyah, namun aroma dan keunikan rasa ikan Perkasam Lenggong tetap mendapat sambutan dan mempunyai peminat tersendiri. Laporan Syafiqah Damanhuri, Lenggong, Perak. Bertemu kembali. Umat Islam di Jordan menarik nafas lega selepas mereka kini dibenar menunaikan solat Jumaat di masjid. Ya, selepas mereka dikenakan larangan ke masjid di seluruh negara ekoran peningkatan kes COVID-19 bulan lalu. Kebenaran menunaikan solat Jumaat bagaimanapun hanya diberikan untuk tempoh sejam. Jemaah juga perlu hadir berjalan kaki tanpa membawa kenderaan bagi mengelak kesesakan. Mereka diperiksa sebelum memasuki masjid dan ketika menunaikan solat perlu ada penjarakan fizikal.
سعادة لا توصف، شعور سعيد جدا بعودة الصلاة، ولكن أنت شايف يعني التزام المواطنين 100% داخل المسجد، كلهم ارتداء التباعد، ارتداء الكمامة موجود يعني. والحمد لله ونسأل الله العلي العظيم أنه يفتح علينا صلاة التراويح. Penarikan larangan menunaikan solat di masjid dilakukan selepas kes harian COVID-19 menurun sejak kebelakangan ini. Jordan merekodkan lebih 697,000 kes jangkitan dengan lebih 8,400 kematian setakat ini. Sebuah kafe kucing di Darwin, Australia menawarkan peluang buat pencinta haiwan manja itu minum petang sambil membelai puluhan ekor kucing. Pelanggan bagaimanapun hanya diterima melalui temu janji dengan pemilik kafe tersebut, Steven dan Cheryl Michi. Kafe ini menawarkan peluang untuk pelanggan menghabiskan masa bersama 43 ekor kucing bagi tempoh 2 jam. Salah seorang pelanggan memberitahu menikmati minuman sambil melayan kucing-kucing di sini memberi suasana positif sekaligus menjadi terapi untuk ketenangan minda. You can't even put it into words how good it felt. The cats kind of jumped on me and I could feel it. I could feel myself lifting up pretty quickly. Malah ada juga beberapa pelanggan yang datang kembali setiap minggu untuk bersama kucing-kucing ini. Bagi pemilik kafe, Steven Michi, selain menjana pendapatan, kehadiran kucing-kucing ini juga banyak membantunya berdepan penyakit Parkinson dan demensia yang dialaminya. There's not one of them that will bite or scratch, and they're all so friendly, and they seem to know when you're feeling down. And if somebody comes in here with like anxiety issues, you can see 3 or 4 cats will circle around them as we get them to pat them and things like that, and you can see this anxiety just sort of slowly drift out of them. Sedikit laporan sukan. Pemain e-sports kebangsaan kini boleh menarik nafas lega apabila Pusat E-sports di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil sudah beroperasi sepenuhnya. Ia dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican siang tadi. Pusat e-sports yang menelan belanja hampir RM500,000 itu dilengkapi perisian canggih untuk keselesaan pemain kebangsaan nanti. Dijangkakan pemain kebangsaan akan melapor diri di pusat ini pada bulan Jun sebagai persediaan menghadapi Sukan Si Hanoi Vietnam 2021 dan Sukan Asia Hangzhou China 2022. Pelancaran misi Crew 2 SpaceX membawa 4 angkasawan dari 3 negara ke stesen angkasa antarabangsa ISS malam mengakhiri buletin didik. Ini juga misi pertama SpaceX membabitkan roket dan kapal angkasa yang pernah digunakan sebelum ini. Saya Harusdi Muhammad Nazri, salam hormat dan selamat malam.